Pada 27 Mei 1961, di hadapan Ahli Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara, Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman mengumumkan akan terbentuknya satu gagasan lebih besar merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Borneo Utara dan Sarawak. Selepas itu, pelbagai reaksi ditunjukkan mengenai gabungan itu oleh masyarakat dan pemimpin, termasuklah juga beberapa penentangan kepada idea tersebut. Namun akhirnya, matlamat merealisasikan penubuhan Persekutuan Malaysia berjaya pada tahun 1963 dengan proses serta langkah yang tersusun dengan pelbagai siri runingan oleh pemimpin-pemimpin yang hebat. Pembentukan cadangan Persekutuan Malaysia ini juga adalah hasil kebangkitan politik di Asia Tenggara selepas Perang Dunia Kedua, menyebabkan negara-negara di rantau Asia mula menuntut kemerdekaan. Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London oleh 5 pihak iaitu United Kingdom of Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara atau Sabah, Sarawak dan Singapura adalah dokumen sah di peringkat antarabangsa yang membawa kepada penubuhan Malaysia. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai penubuhan negara Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963 sebagai dokumen terpenting pembentukan Malaysia. Teruskan menonton. Zaman imperialisme barat di Asia Tenggara adalah bertujuan mengaut kekayaan hasil bumi untuk digunakan dalam revolusi perindustrian Eropah bermula abad ke-17. British menguasai Tanah Melayu dari tahun 1874 hingga 1914 dengan pembentukan negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sejarah moden Sarawak bermula dengan ketibaan James Brooke iaitu pengembara British yang lahir di India. Setelah berjaya mematahkan pemberontakan dan memulihkan ketenteraman di wilayah Sarawak lama iaitu sekitar Sungai Sarawak yang dikuasai oleh Sultan Brunei, James Brooke telah dilantik sebagai pemerintah Sarawak oleh Pangeran Bunda Hashim dengan memakai gelaran Raja Sarawak bermula pada 24 September 1841. Dinasti Raja-Raja Brooke bertahan sehingga tahun 1946 iaitu kira-kira 1 abad. Manakala di Sabah, British menjajah secara tidak langsung dari tahun 1881 hingga 1946 dengan pemberian piagam kepada Kompeni Berpiagam Borneo Utara pada tahun 1881 untuk mentadbir wilayah itu. Kemudian, semasa Perang Dunia Kedua, Jepun mula menawan Asia dan Semenanjung Tanah Melayu berjaya ditawan dalam masa yang singkat bermula 8 Disember 1941 hingga 15 Februari 1942 dan tentera Jepun juga berjaya mara dengan mudah di Sarawak dan Sabah. Penjajahan di bawah Jepun ini berlaku selama 3 tahun setengah sehinggalah kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua dan Jepun menyerah kalah secara rasmi pada 15 Ogos 1945. Kemudian, politik di Tanah Melayu kucar-kacir dan pihak Komunis Bintang 3 memasuki Tanah Melayu dengan melakukan kekerasan selama 14 hari sebelum British kembali. Pemerintahan sementara di bawah British Military Administration (BMA) membawa idea Kesatuan Malaya atau Malayan Union pada 1 April 1946 di mana ia ditentang sepenuhnya oleh kaum Melayu yang diketuai oleh On Jaafar. Darurat telah diisytiharkan oleh Pesuruhjaya Tinggi British Sir Edward Gent pada 16 Jun 1948 untuk menghapuskan Parti Komunis Malaya yang bercita-cita membentuk Republik Komunis Malaya. Dalam tempoh darurat tersebut, British juga menghapuskan gerakan politik yang berfahaman kebahasaan tulen dan menangkap pemimpin-pemimpin parti. Oleh itu, hanya gerakan seperti UMNO yang bersifat feudal sekular dan pro-British dibenarkan terus aktif. British tidak akan membenarkan kemerdekaan Tanah Melayu jika situasi masih tidak stabil dengan ketiadaan perpaduan antara kaum. Kejayaan menghentikan Malayan Union telah digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 dan ini menambah semangat kebangkitan rakyat Melayu yang menubuhkan parti-parti politik. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menaikkan semangat perjuangan penduduk Tanah Melayu ketika itu dengan membentuk parti perikatan iaitu kerjasama antara UMNO dan MCA pada 1952, kemudian disertai oleh MIC pada 1954. Ianya mula membuka mata British untuk membenarkan penduduk Tanah Melayu mentadbir sendiri. Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957. Pada ketika itu, negeri-negeri lain seperti Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei masih berada di bawah pentadbiran British. Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, mengetengahkan cadangan pembentukan Persekutuan Malaysia pada 27 Mei 1961.
Namun idea itu awalnya tidak mudah diterima dan mendapat tentangan daripada sebahagian pemimpin serta penduduk di Borneo Utara dan Sarawak. Gelombang dekolonisasi di Asia Tenggara. Berakhirnya Perang Dunia Kedua melahirkan Piagam Atlantik yang menegaskan mengenai hak asasi manusia. Antaranya ialah setiap negara dilarang mengambil wilayah negara lain dan setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Selepas Perang Dunia Kedua, satu persatu negara di Asia Tenggara mula berjaya mendapat kemerdekaan dengan Indonesia paling awal mencapai kemerdekaan pada 17 Ogos 1945. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB juga ditubuhkan secara rasmi selepas Perang Dunia Kedua pada 24 Oktober 1945. Dalam Perhimpunan Agung PBB pada tahun 1960 telah timbul usul agar tanah-tanah jajahan dimerdekakan. Penjajahan berakhir secara fizikal dengan terbentuknya negara bangsa baru yang bernaung di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dasar dekolonisasi yang menegaskan hak self-determination oleh PBB menerusi satu deklarasi pada 15 Mei 1945. Satu jawatan kuasa Kabinet Perang iaitu War Cabinet Committee on Malaya and Borneo yang ditubuhkan pada tahun 1944 mencadangkan satu penyatuan semua jajahan British di Asia Tenggara dengan syarat bidang kuasa dan kedaulatan kepada British. Konsep sebuah gagasan ini adalah penyatuan beberapa wilayah jajahan British di Asia Tenggara bagi memudahkan urusan British. Idea penubuhan Malaysia pernah disebut oleh Tunku Abdul Rahman dalam ucapan di Perhimpunan Agung UMNO pada 26 Disember 1955 yang dinamakan Melayu Raya. Dalam memorandum Parti Perikatan kepada Suruhanjaya Red yang dikeluarkan pada bulan Ogos 1956 mencadangkan persekutuan dinamakan Malaysia. Tunku Abdul Rahman lebih berminat untuk menyatukan Borneo Utara atau Sabah dan Sarawak kerana bagi Tunku, penduduk di Semenanjung dan Borneo adalah seperti saudara dan satu keturunan. Tetapi, British tidak membenarkan penyatuan berlaku tanpa memasukkan Singapura dan gabungan Tanah Melayu dan Singapura sahaja akan menyebabkan ketidakseimbangan kaum Melayu dan Cina. Sehubungan itu, syarat yang diberikan oleh Tunku untuk menerima Singapura hasil perbincangan dengan pihak British semasa persidangan Perdana Menteri Commonwealth pada Januari 1961 ialah 3 wilayah di Borneo perlu bersama menyertai Grand Design ini. Kemudian, pada 27 Mei 1961, ucapan Tunku Abdul Rahman kepada Persatuan Wartawan Asing di Singapura telah membuka laluan kepada pembentukan Malaysia dan mendapat perhatian serius serta sokongan daripada Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri Britain, Harold Macmillan. Keadaan politik Singapura ketika itu dengan kebangkitan parti-parti berhaluan kiri iaitu komunis merupakan faktor terpenting. Setelah itu, pelbagai reaksi diterima daripada rakyat dan pemimpin mengenai pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia. Dari Malaya ke Malaysia. Malaysia lahir 6 tahun selepas Tanah Melayu merdeka dan wujudnya negara bernama Malaysia atas sebab persamaan antara Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak iaitu bekas jajahan British. Setelah bertahun-tahun, nama Malaya atau Tanah Melayu tidak lagi tertulis di atas peta dunia. Semua wilayah yang menyertai Persekutuan Malaysia mempunyai taraf yang sama dan mengekalkan kuasa-kuasa tempatan seperti yang dipersetujui. Melalui pembentukan Malaysia, kestabilan politik di rantau Asia Tenggara dapat dijamin. Contohnya, Sabah dan Sarawak ketika itu dianggap sebagai wilayah yang vulnerable kerana mendapat ancaman dari China, Indonesia dan Filipina. Oleh itu, dengan sebuah persekutuan yang lebih besar akan mengukuhkan keselamatan. Hasil tinjauan dari Suruhanjaya Kobot yang dikeluarkan pada Julai 1962 mendapati 80% rakyat Sabah dan Sarawak menyokong bersama-sama dalam gagasan Malaysia. Jawatan kuasa antara kerajaan kemudian ditubuhkan pada Ogos 1962 bagi mengubal perlembagaan Malaysia berdasarkan perlembagaan Tanah Melayu yang sedia ada. Laporan jawatan kuasa antara kerajaan juga menetapkan bahawa Sabah dan Sarawak merupakan 2 buah negeri yang menyamai 11 buah negeri di Tanah Melayu dengan memperuntukkan hak-hak autonomi yang jauh lebih komprehensif. Perlembagaan Malaysia kemudian digubal dengan menjaga kepentingan 2 wilayah di Borneo seperti yang diusulkan dalam dokumen yang dikenali pada hari ini iaitu tuntutan 20 perkara bagi Sabah dan 18 perkara bagi Sarawak. Ianya membabitkan perkara-perkara antaranya seperti bahasa, agama, kewangan, undang-undang, pendidikan, perwakilan dalam parlimen, immigration dan lain-lain. Dengan penerimaan dan persetujuan tuntutan rakyat Sabah dan Sarawak, maka terbentuklah Persekutuan Malaysia. Walaupun begitu, masih terdapat cabaran untuk merealisasikan sebuah negara Malaysia seperti tuntutan Sabah oleh Filipina yang dikaitkan dengan Sultan Sulu.
Indonesia pula memulakan kempen Ganyang Malaysia kerana penubuhan Malaysia dianggap mencabar impian Presiden Soekarno yang menubuhkan Indonesia Raya atau Melayu Raya. Manakala Brunei menarik diri dari menyertai Malaysia. Walaupun dengan pelbagai cabaran dihadapi, rundingan akhir diadakan pada Julai 1963. Manila Accord ditandatangani pada 31 Julai 1963 dan Indonesia serta Filipina bersetuju dengan penubuhan Malaysia jika mendapat sokongan penduduk Sabah dan Sarawak sendiri dan ianya disahkan oleh PBB. Pemasyuran Malaysia diadakan pada 16 September 1963 oleh Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka. Akan tetapi, Singapura telah dikeluarkan dari Malaysia pada 9 Ogos 1965 dan membentuk negara sendiri. Dari tempoh ucapan idea pembentukan gagasan Malaysia oleh Tunku pada tahun 1961 sehingga detik pemasyuran Malaysia, perancangan membentuk sebuah negara telah berjaya dilaksanakan dalam tempoh yang singkat iaitu 3 tahun. MA 63 menjamin hak-hak wilayah Sabah dan Sarawak. Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63 merupakan satu perjanjian yang telah dimeterai di London pada 9 Julai 1963. Ia telah ditandatangani oleh perwakilan dari 5 pihak iaitu United Kingdom, Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya, Borneo Utara atau Sabah, Sarawak dan Singapura. Ia adalah sebuah teks yang sah di sisi undang-undang mengandungi 11 perkara yang disusuli dengan lampiran-lampiran di mana menjadi asas kepada pembinaan perlembagaan sebelum itu iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia selaras dengan pergabungan Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. MA 63 tidak hanya dihargai sebagai satu dokumen sejarah, akan tetapi ia terletak pada nilai perundangannya bagi menubuhkan Persekutuan Malaysia. 11 perkara MA 63. Perkara yang terdapat di dalam perjanjian harus diikuti, dipatuhi dan ditunaikan oleh semua pihak yang telah menandatangani perjanjian ini. Perjanjian ini telah didaftarkan oleh Kerajaan United Kingdom di PBB pada 21 September 1970. Perjanjian Malaysia ini ialah satu dokumen yang sah yang mempunyai nilai eksklusif serta mempunyai keabsahan undang-undang serta isi-isi kandungannya ditulis berdasarkan saranan-saranan yang terdapat di dalam laporan jawatankuasa antara kerajaan. Oleh itu, Persekutuan Malaysia adalah sebagai sebuah negara yang ditubuhkan berdasarkan kepada sistem pentadbiran federal dengan 4 pihak bergabung dan menubuhkan sebuah negara di bawah sebuah kerajaan pusat yang mempunyai kuasa pentadbiran di bawah satu perlembagaan. Kerajaan Persekutuan dipilih secara demokrasi dan terdapat bidang-bidang tertentu yang kuasanya berada di tangan wilayah atau negeri seperti yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Mengembalikan hak rakan sekutu Sabah dan Sarawak. Isi kandungan di dalam MA 63 ini adalah amat mementingkan hak-hak semua wilayah termasuk rakyat Sabah Sarawak dan sememangnya tidak boleh dijadikan rencana untuk dipolitikkan dengan tidak memahami secara langsung sejarah dan undang-undang. Tidak dinafikan, jumlah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak adalah faktor terpenting dalam membentuk gabungan politik kerajaan pusat seperti yang dilihat dalam PRU15. Langkah yang baik dilihat diambil oleh kerajaan pada hari ini yang akan meneruskan komitmen untuk mengembalikan status rakan sekutu kepada Sabah dan Sarawak selaras dengan prinsip dalam Perjanjian Malaysia 1963. Mengikut perjanjian asal MA 63 dan Perlembagaan Persekutuan 1963, taraf negeri atau wilayah Sabah dan Sarawak ini adalah setara dengan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura dan bukanlah salah sebuah negeri seperti mana 11 negeri di semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak merupakan dua buah negeri dalam Persekutuan Malaysia yang mempunyai kedudukan perundangan dan hak autonomi melebihi negeri-negeri lain kerana dua wilayah ini adalah rakan sekutu yang sama-sama membentuk Malaysia. Perkataan hak autonomi ini merujuk kepada kelebihan dari segi budaya, perundangan, politik dan sosioekonomi. Walau bagaimanapun, pengkelasan wilayah-wilayah yang membentuk Persekutuan Malaysia telah dibina dalam Klausa 2, Perkara 1, Perkara 1/2 Perlembagaan Malaysia mulai 27 Ogos 1976 menyebabkan Sabah dan Sarawak telah diletakkan sebaris dengan negeri-negeri lain di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Perlembagaan 1976 menjelaskan bahawa tujuan pindaan adalah untuk menyatakan satu persatu semua negeri anggota Persekutuan Malaysia mengikut susunan abjad. Selain daripada isu rakan sekutu, beberapa perkara lain juga harus dihormati seperti hak-hak dan kuasa-kuasa autonomi kepada wilayah Sabah dan Sarawak yang perlu sentiasa dipelihara malah bertambah baik untuk membangunkan Malaysia secara adil.
Contohnya, autonomi dalam sektor pendidikan dan kesihatan kepada wilayah Sarawak adalah satu langkah yang amat baik dalam mengembalikan hak-hak dalam perjanjian MA63 kerana Sarawak mempunyai kawasan amat luas dan dua faktor utama ini penting untuk kesejahteraan rakyat. MA63 sememangnya tidak boleh diubah atau dipinda. Sebaliknya, pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan penting bagi memastikan hak-hak Sabah dan Sarawak ini akan dapat dikembalikan seperti dipersetujui dalam perjanjian semasa pembentukan Malaysia. Kerajaan perpaduan kali ini dilihat serius mengiktiraf Sarawak dan Sabah sebagai wilayah dengan kenyataan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada awal Januari 2023 mengenai kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya ditukar kepada wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan pemimpin hari ini perlu mempertahankan semangat Malaysia dalam MA63 yang terhasil daripada kebijaksanaan kepimpinan terdahulu. Menurut pensyarah Sains Politik Universiti Putra Malaysia, turut menyatakan pindaan Perlembagaan Persekutuan perlu dilakukan bagi mengiktiraf kembali status wilayah kepada Sabah dan Sarawak. Usaha permulaan dengan membuat pindaan perlembagaan ini adalah satu cara kukuh dari sudut undang-undang yang akan membolehkan perubahan seterusnya dilakukan secara tersusun dan berstrategik untuk kebaikan rakyat Sabah dan Sarawak. Ini bagi memastikan rakyat di Sabah dan Sarawak pada masa hadapan tidak lagi ketinggalan dan akan mendapat kemajuan yang sama seperti di Semenanjung. Kesimpulannya, sejak pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak yang merangkumi 60% keluasan negara ini telah banyak sama-sama menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Isu yang berbangkit dari perjanjian MA63 perlu diperhalusi dengan mengikut undang-undang dengan langkah-langkah yang berhemah dan menghormati hak-hak rakyat di semua wilayah. Kejayaan kepimpinan terdahulu dalam usaha menyatukan nilai budaya bangsa perlu dicontohi dan diteruskan untuk meneruskan kesejahteraan semua rakyat di Malaysia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.